Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera yang dihormati barisan pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, barisan pegawai PPD Melaka Tengah, jurulatih utama kajian tindakan serta rakan-rakan guru besar yang dihormati sekalian. Jadi saya Nur Azman Husin akan membentangkan kajian tindakan yang bertajuk meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah melibatkan kemahiran bahagi menggunakan sifir kotak 9. Baik, ini adalah serba sedikit berkenaan latar belakang sekolah saya iaitu Sekolah Kebangsaan Peringgit, di mana Sekolah Kebangsaan Peringgit ini terletak di bandar iaitu Grade A, dan dengan kekuatan seramai 46 orang guru dan juga 5 orang AKP. Dan Sekolah Kebangsaan Peringgit ini juga mempunyai seramai 612 orang murid perdana dan 25 orang murid prasekolah. Baik, sedikit pengenalan berkenaan dengan kajian tindakan yang saya jalankan, iaitu matematik merupakan salah satu tunjang melahirkan insan yang berdaya saing. Jadi di peringkat sekolah rendah, matlamatnya adalah untuk membina dan mengembangkan konsep asas nombor dan kemahiran mengira. Jadi menurut Ni Aziz 1992, penguasaan matematik perlu bermula dari asas matematik iaitu jadual sifir. Jadi di peringkat awal persekolahan iaitu sekolah rendah, hampir keseluruhan mata pelajaran matematik akan melibatkan penggunaan sifir. Dan menurut Cooper 1994 terdapat sebahagian kemahiran darab lebih sukar untuk murid kerana bilangan hasil darabnya yang lebih besar. Jadi kalau kita dapat lihat di sebelah kanan iaitu terdapat jadual sifir yang kerap kali kita gunakan di peringkat sekolah, dan juga kita dapat lihat yang bawahnya adalah sifir yang dibina melalui penambahan secara berulang. Baik, tujuan kajian ini. Sebenarnya kajian ini pernah dijalankan oleh saya sendiri di sebuah sekolah di Melaka iaitu pada tahun 2015. Namun walau bagaimanapun pada tahun 2021 ini kita dapat lihat murid-murid banyak yang mengikuti kelas secara atas talian iaitu secara PDBR, dan di sini kita nak melihat keberkesanan sifir kotak 9 ini yang telah kita jalankan kepada murid-murid di SK Peringgit, dan dalam masa yang sama tujuannya adalah untuk meningkatkan masa untuk menjawab soalan dengan lebih cepat serta dapat menyelesaikan sekurang-kurangnya 50% daripada soalan yang kita sediakan kepada murid-murid. Jadi di samping itu juga kajian ini adalah untuk menambah baik PDPC saya sendiri dalam menyelesaikan operasi bahagi yang melibatkan nombor 2 digit. Jadi saya telah menjalankan menggunakan dua kaedah iaitu kaedah menghafal sifir dan kaedah secara bertulis. Jadi fokus kajian ini adalah untuk membina sifir 2 digit, kemudian saya nak mencari hasil bahagi sebarang nombor dengan nombor 2 digit, dan satu lagi akhir sekali adalah untuk melihat sejauh mana tahap penguasaan sifir kotak 9 ini berjaya menyelesaikan operasi bahagi satu nombor dengan nombor 2 digit dalam kalangan murid tahap 2. Baik, persoalan kajian di sini saya cuba mengenal pasti murid-murid melalui latihan yang telah diberikan iaitu yang melibatkan mencari hasil bahagi suatu nombor dengan nombor 2 digit. Jadi apa yang saya dapati adalah murid-murid ini adalah kelemahan dalam menghafal sifir yang pertama. Kemudian yang keduanya adalah mengambil masa yang terlalu lama untuk menyelesaikan sesuatu masalah, kerana murid-murid ini akan membina sifir mereka sendiri dengan kaedah yang kebiasaannya mereka akan menggunakan kaedah secara tambah berulang. Jadi terdapat juga murid-murid yang keliru dalam membina suatu sifir 2 digit, dan di situlah juga akan puncanya murid-murid kurang berkeyakinan untuk menjawab soalan yang diberikan oleh guru.
Baik, kumpulan sasaran. Sebenarnya saya menyasarkan murid-murid tahap 2, murid-murid tahap 2, namun khususnya kita fokus dahulu kepada murid tahun 5 Gama, iaitu seramai 19 orang. Dan kita dapat lihat di kalangan murid-murid ini secara puratanya tidak mahir dalam menghafal sifir. Namun walau bagaimanapun masih terdapat murid-murid yang dapat menghafal sifir dengan baik, dan ini dapat juga menambah kemahiran murid-murid dalam membina sifir dalam pelbagai bentuk. Jadi kaedah kajian saya telah menggunakan 3 kaedah, iaitu temu bual. Kemudian kita akan membuat analisis dokumen iaitu daripada latihan yang telah kita berikan, dan akhir sekali kita akan membuat pemerhatian. Jadi cara analisis data iaitu yang pertama sekali dalam temu bual yang telah dijalankan, beberapa soalan diajukan kepada murid-murid ini berkaitan dengan sifir 2. Jadi secara purata dapat saya lihat murid-murid ini membina sifir 2 dengan penambahan berulang sebanyak 5 kali. Kemudian 25% murid tidak menguasai kemahiran menghafal sifir 1 digit. Dalam analisis dokumen pula, saya telah mengumpulkan latihan murid untuk dianalisis. Jadi saya dapat melihat langkah kerja yang betul, namun terdapat kesilapan pada jawapan murid, dan juga kita dapat lihat pembinaan sifir berulang juga sangat mengelirukan murid-murid. Jadi yang akhir sekali, kaedah kajian dari segi pemerhatian, saya dapat lihat saya menggabungkan antara temu bual dan juga pengumpulan latihan, dan saya dapati sebenarnya murid-murid ini berpotensi untuk menjawab dengan betul, dan dalam masa yang sama murid-murid ini dapat meningkatkan masa menjawab dengan cepat dan pantas, serta murid-murid yang menghafal sifir ini akan mempunyai kaedah membina sifir lebih daripada satu kaedah. Jadi melalui ujian pasca yang dijalankan juga, murid-murid berjaya menjawab soalan bahagi dengan nombor 2 digit lebih cepat kalau kita bandingkan dengan murid-murid yang menjawab soalan mencari hasil bahagi ini dengan membina sifir 2 digit yang lain, ataupun dengan membuat sifir secara tambah berulang ini. Baik, ini adalah intervensi yang telah saya jalankan, iaitu kotak sifir 9, di mana kalau tuan-tuan dan puan dapat lihat, iaitu sifir 2 itu, dalam sifir 2, yang dalam bulatan itu adalah hasil darab nombor itu, hasil darab nombor di kedudukan yang ketiga dalam proses pendaraban. Jadi kalau kita lihat contoh dalam sifir 2 itu, nombor 6 itu merupakan hasil darab 3 darab 2 adalah 6 yang saya bulatkan. Jadi 6 itu akan perlu ditambahkan untuk setiap jawapan untuk mendapatkan jawapan-jawapan yang lain untuk kita melengkapkan kotak sifir 9 ini, sifir kotak 9 ini, iaitu sifir 2. Okey, baik, kita pergi kepada sifir 16, iaitu sifir 2 digit, dan kita jangka ramai di kalangan anak-anak kita tidak menghafal sifir 16. Namun dengan menggunakan sifir kotak 9 ini, anak-anak lebih mudah atau murid-murid lebih mudah untuk membina sifir 2 digit ini. Kalau kita lihat, iaitu dalam sifir 16, nombor 48 itu telah dibulatkan. Okey, bagaimana terbentuknya nombor 48 itu? Itu adalah hasil darab 3 dengan 16. Jadi 48. Jadi yang nombor 48 itu akan menjadi kata kunci untuk ditambahkan dengan setiap hasil jawapan dalam sifir 16 itu, untuk mencari hasil darab untuk nombor seterusnya. Contohnya kalau kita lihat sifir 1 darab 16 adalah 16, dan kita nak mencari berapakah jawapan untuk 4 darab 16, kita mengambil nombor yang ketiga, hasil darab yang ketiga itu, iaitu 48,
kita tambahkan dengan 16, dia akan jadi 64 seperti yang dalam tak kecil itu. Jadi 64 itu adalah hasil darab 4 darab 16 dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat daripada intervensi ini, kita boleh bina sifir melangkaui 2 digit. 3 digit pun kita boleh bina menggunakan sifir kotak 9 ini. Baik, untuk aktiviti yang telah saya jalankan, iaitu ada 2 aktiviti. Yang pertama, saya bekalkan murid dengan kit sifir kotak 9 yang kosong. Kemudian murid-murid akan membina sifir kotak 9 ini mengikut catatan masa. Murid melengkapkan kit sifir kotak 9 ini. Guru-guru akan mengambil masa mula dan masa tamat. Kemudian aktiviti 2. Aktiviti 2 iaitu apabila murid-murid telah mula menguasai cara membina sifir kotak 9 ini, untuk aktiviti 2 ini adalah mencari hasil bahagi suatu nombor dengan 2 digit. Jadi kita akan menggunakan 2 kaedah, di mana satu kaedah adalah kita akan menggunakan kit sifir kotak 9 ini, dan satu lagi kita akan buat membina sifir dengan penambahan berulang. Jadi di situ kita dapat membuat perbandingan dari segi jawapan yang betul dan masa menjawab yang pantas. Yang mana satu masa menjawab yang dapat kita pendekkan masa menjawabnya. Jadi kalau kita lihat daripada hasil kajian ini, gambaran pertama itu adalah kaedah bahagi yang betul namun tiada hasil bahagi di situ, kerana murid-murid tidak pasti jawapan untuk sifir yang perlu dirujuk daripada hasil bahagi tersebut. Jadi murid-murid tahu kaedahnya namun tidak ada jawapan yang dapat ditunjukkan oleh murid-murid lah. Okey, dalam temu bual yang saya jalankan, kalau saya dapat lihat, rata-rata murid berpendapat sifir yang paling besar untuk dihafal adalah sifir 12. Sifir 12. Dan murid-murid tidak kurang didedahkan dengan kaedah lain untuk membina sifir. Jadi, dan kita dapat lihat daripada soalan yang ketiga itu, apakah kaedah lain yang boleh digunakan untuk membina sifir? Kita dapat lihat 2 orang murid menyatakan bahawa kaedahnya adalah tambah berulang ataupun tambah banyak kali. Dan kalau kita lihat pada jadual yang di bawah, jadual 5 itu iaitu perpatasan, kita lihat pada murid yang pertama S1, mereka mendapat murid itu dapat mendapat 3 markah, 3 markah. Jadi masa menjawabnya adalah 21 minit. Jadi kita boleh membuat rumusan bahawa satu jawapan yang betul, murid ini mengambil masa 7 minit untuk menjawab soalan. Dan kalau kita lihat pada set B, iaitu murid membina sifir kotak, murid mendapat 4 markah. Namun masa menjawabnya agak lebih panjang, iaitu 23 minit. Namun setelah kita membuat rumusan, kita dapati bahawa walaupun murid itu menjawab dalam masa 23 minit, namun murid itu mendapat markah yang betul adalah sebanyak 4 dan kepantasan menjawabnya adalah 5.75 minit untuk setiap soalan. Baik, ini adalah contoh set B kepantasan, ujian kepantasan untuk kemahiran bahagi yang telah saya gunakan. Dan kita dapat lihat antara ujian pra dan ujian pasca 2, di mana terdapat peningkatan dari segi jawapan yang betul. Iaitu yang pertama ini kita dapati murid mendapat 3 markah dan kali keduanya kita dapati murid mendapat 4 markah. Dan yang di bawahnya adalah graf di mana kita dapat lihat peningkatan murid-murid daripada pra ujian yang murid-murid tidak mengetahui bagaimana untuk membina sifir kotak 9, dan di ujian pasca yang ketiga kita dapati peningkatan, iaitu yang ini kita beri murid sebanyak 5 soalan dan kita dapat lihat pada pasca yang ketiga 2 orang murid betul menjawab soalan untuk 4 soalan dan 2 orang murid lagi betul pada jawapan untuk 3 soalan. Jadi terdapat sedikit peningkatan daripada ujian pra yang telah kita jalankan. Baik, daripada dapatan kajian saya dapati semua murid sebenarnya boleh menguasai kemahiran sifir kotak. Boleh menguasai kemahiran sifir kotak ini. Jadi kemahiran tambah juga dapat ditingkatkan kerana dalam pembinaan sifir kotak ini
ianya juga perlu menguasai kemahiran tambah. Jadi melalui bimbingan yang sempurna sebenarnya murid-murid sebenarnya lebih berkeyakinan dalam membina sifir yang betul. Kemudian murid-murid juga dapat menjawab soalan dalam masa yang singkat kerana jika dibandingkan dengan pembinaan sifir menggunakan sifir secara berulang. Dan satu lagi, lebih banyak soalan yang dapat dijawab dalam satu tempoh masa yang telah ditetapkan. Baik, rumusan dan implikasi apa yang kita dapat daripada kajian ini adalah kita sebagai guru seharusnya menguasai kemahiran kepelbagaian teori seperti yang tersebut dalam teori behaviorisme, iaitu menekankan pengalaman belajar secara latih tubi dalam menguasai kemahiran. Dengan kita boleh memberi murid-murid kita ini latihan yang kerap kali untuk murid-murid ini kuasai kemahiran dengan baik. Dan yang seterusnya adalah dalam teori konstruktivisme, kita perlu mendorong murid-murid membina sendiri sesuatu ilmu berdasarkan yang dipelajari sebelumnya. Jadi apa yang telah kita latih murid-murid kita membina sifir itu, membina sifir kotak 9 ini, kita akan meminta murid-murid membina sendiri sesuatu ilmu itu, iaitu dengan sifir-sifir yang lain berdasarkan apa yang telah dipelajari sebelumnya. Dan peranan kita sebagai guru matematik adalah sebagai pembuka minda bagi memberi penekanan pentingnya sifir ini kepada murid-murid kita. Sebab kita lihat dalam kalangan murid-murid kita sekarang ini, kebanyakannya tidak memberi penekanan di peringkat menghafal sifir dan juga mengetahui kaedah-kaedah yang perlu dipelajari dalam membina sifir ini, kerana ianya adalah sangat pentinglah. Dan kepelbagaian kaedah sifir bagi meningkatkan tahap penguasaan dalam mata pelajaran matematik di sekolah. Ini kalau kita lihat memang terlalu banyak kaedah-kaedah sebenarnya yang boleh murid-murid kita ambil, pelajari dan fahami bagaimana untuk membina sifir ini. Bukan sekadar membuat penambahan berulang sahaja ataupun hanya sekadar untuk menghafal sahaja. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.